Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya. Dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Baru-baru ni jadi satu lagi isu daripada family Ustazah Afifah Syahabuddin berkaitan tentang isu minum susu dapat menyebabkan rabun. Saya orang yang rabun, mungkin saya terasa jugalah. Dan ustaz itu juga rabun, mungkin dia terasa jugalah. Hari ni saya nak berikan reaction berdasarkan kepada satu video yang telah di-react oleh seorang doktor dekat TikTok. Jom kita tengok video berkenaan sama-sama. Ini dalam bab minum susu berlebih-lebihan. Nanti Ustazah akan cerita di dalam ilmu perubatan moden pun sebut. Biar Menyala susu berlebih-lebihan. Tapi saya dah sebut lagi. Saja dia. Tukar baju nak bagi semangat sikit nak cakap. Tak lah, ni aku dah cakap dah, jangan tag aku. Buka notification penuh dengan tag dekat posting yang sama. Nasib baik aku jenis tak suka hampakan kawan-kawan. So tak nak aku kena bahas jugalah benda ni. Tapi aku ringkas-ringkas dah lah Malah nak bazirkan masa. Topik apa pula kali ni? Minum susu berlebihan punca jadi rabun. Okey, baik, dekat sini dia ada trik sikit. Minum susu secara berlebihan punca rabun. To be honest, aku tak jumpa lagi mana-mana medical literature menunjukkan keburukan kalau korang minum susu secara berlebihan pada kesihatan mata. Tapi kalau komplikasi terhadap kesihatan usus, ya memang ada. Hampa pernah dengar lactose intolerance? Lactose intolerance bermaksud badan kita tak boleh nak cerna gula yang ada dalam susu. Dalam susu kita ada gula juga tau. Lactose kita panggil. Gula ni lah badan kita tak boleh cerna. So, bila susu yang kita minum tak boleh dicerna oleh badan, siapa yang akan cerna? Bakteria dalam usus lah akan mencerna susu itu dan menyebabkan kempung perut, cirit-birit, sakit perut dan sebagainya. Ramai ke orang ada masalah ni? Apa tengok balik belakang Lactose intolerance, lactose malabsorption, almost 70% penduduk dunia ada masalah ni. Tapi yang tu ada kaitan dengan usus, bukan ada kaitan dengan mata. Jom kita tengok medical literature. Ada tak pasal mata ni? Aku try lah cari medical literature. Kod ada lah sebab dia ada petik. Yang mana perubatan moden juga cakap keburukan susu terhadap kesihatan mata. Tapi Ustaz, saya tak jumpa medical literature tu. Tapi kalau Ustaz jumpa, Ustaz boleh tag saya boleh? Kita sama-sama boleh belajar. Boleh? Belek punya belek medical literature tak ada. Yang aku jumpa kebaikan susu terhadap kesihatan mata. Macam medical literature belakang ni, apa tengok? Systemic review, meta-analysis menunjukkan kebaikan susu terhadap kesihatan mata, especially baby. Elakkan retinopathy of prematurity. Apa benda pula tu? Tak apalah, nantilah aku ajak benda tu. Ada satu artikel daripada London Vision Clinic menunjukkan kebaikan susu terhadap kesihatan mata juga. Apa boleh baca belakang ni? Artikel ini menunjukkan dengan tingginya vitamin D dalam susu dapat mengelakkan masalah age-related macular degenerations. Dia penyakit tu buat apa dekat mata? Apa tengok mata apa ni? Bertumpuk-tumpuk. Tapi mata orang yang cukup minum susu macam ni, cantik je. Tak cukup minum susu. Silat hari bulan boleh buat buta. Okey, kita dah tengok dah video daripada doktor tadi yang dia berikan ulasan kepada ustaz tadi yang dia sebut berkaitan tentang rabun mata apabila banyak sangat berlebihan minum susu. Saya juga ada baca daripada My Health, satu web daripada Kementerian Kesihatan Malaysia yang memberikan cadangan untuk kita minum susu dan banyak minum susu. Dia ada had-had dia ada cara dia untuk minum. Tapi ustaz tu sebut untuk berlaku adil, dia kata minum secara berlebihan. Tapi kita kena tengok juga minum secara berlebihan ni macam mana. Adakah dia minum sampai mabuk ke? Dia minum macam mana? Kita pun tak tahu kan. Dan saya pernah dengar juga dia sebut bahawa ini disebutkan di dalam kitab-kitab para ulama. Imam Suyuti ada sebut, Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah ada sebut berkaitan tentang isu ni. Sahabat-sahabat, jika ia disebutkan di dalam kitab-kitab para ulama, sekiranya ia berkaitan tentang isu-isu sains yang tidak disebutkan dalam Al-Quran, tidak disebutkan di dalam Sunnah, ia mungkin pandangan daripada seorang tokoh itu berdasarkan kepada gambaran kesihatan dan perubatan
kemampuan teknologi perubatan pada zaman berkenaan, ia tidak boleh untuk dianggap sebagai keputusan muktamad untuk kita amalkan. Sekiranya pada hari ini telah keluar satu kajian sains, satu kajian yang lebih baik dengan teknologi, dengan kemampuan teknologi yang ada pada hari ini yang memberikan keputusan yang berbeza, maka sudah patut untuk kita memilih kenyataan-kenyataan yang lebih sesuai dengan dapatan yang terkini. Itulah yang dilakukan dan dilaksanakan oleh para ulama kita. Ada satu kaedah disebut al-hukmu ala tasawwur. Hukum berdasarkan kepada gambaran. Apabila ulama pada zaman dahulu mendapat gambaran yang berbeza, maka mereka akan memberikan pandangan berdasarkan kepada gambaran yang mereka terima. Adapun kita pada hari ini, jika kita telah menghadapi dunia yang cukup moden dengan mendapat gambaran-gambaran yang baru pada hari ini, sudah pasti kita perlu memberikan kenyataan berdasarkan apa yang ada pada hari ini. Sebab itu di dalam Al-Quran, di dalam hadis-hadis Nabi SAW selalu ditekankan untuk dirujuk kepada orang-orang yang berpengetahuan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang ahli zikir apabila kamu tak tahu. Kamu kena tanya orang yang pakar apabila kamu tidak tahu. Boleh jadi ulama-ulama yang sebut berkaitan tentang hal itu, ia berlaku pada waktu itu ataupun dengan maksud dapatan pada waktu itu. Yang mana dapatan ini boleh berubah. Bahkan kita tengok banyak dapatan-dapatan sains juga berubah berdasarkan kepada perubahan teknologi-teknologi yang berlaku sehingga menyebabkan maklumat dan juga gambaran itu menjadi lebih baik sehingga kenyataan yang dulu sudah tidak lagi terpakai. Seperti dahulu, para ulama kita memberikan keharusan berkaitan tentang hisap rokok. Ramai daripada kalangan ulama-ulama kita membenarkan orang hisap rokok pada waktu dahulu. Ketika itu belum lagi dapat gambaran berkaitan tentang wujudnya nikotin dan nikotin itu dianggap sebagai racun. Setelah keluar kenyataan daripada para saintis berkaitan tentang nikotin itu adalah termasuk di dalam racun dan ia membahayakan kesihatan tubuh badan, maka para ulama kemudian memberikan fatwa yang berbeza daripada fatwa yang telah diberikan oleh ulama-ulama sebelum ini, kerana gambaran yang mereka terima telah berbeza dengan gambaran-gambaran sebelum ini. Jika kita nak kata, oh ini disebutkan oleh para ulama sebelum ini, maka kita ambil dia macam Quran dan Sunnah. Tak betul. Itu bukan kaedahnya, itu bukan disiplinnya. Disiplinnya ialah apa yang dibawa oleh Quran dan As-Sunnah itu sekiranya jelas, maka kita ambil tanpa kita mempertikaikan. Tetapi sekiranya ia datang daripada pandangan-pandangan seorang tokoh sahaja, maka kita boleh untuk memberikan pandangan-pandangan yang lain berdasarkan kepada ilmu-ilmu yang ada pada hari ini yang lebih relevan. Wallahu a'lam. Sahabat-sahabat, saya nak ajak juga anda untuk kita baca satu komen yang diberikan di Facebook Ustaz Dr. Rozami Ramli. Dr. Rozami kata, saya tertonton video yang mengatakan minum susu banyak boleh jadi rabun. Entahlah betulkah tidak. Cuma yang saya nampak jelas sekarang ialah kurang minum susu menyebabkan sel otak tidak berhubung. Carol dia kata, Ustaz pakai spek mata mungkin terlebih susu masa kecil. Doktor jawab, saya tidak boleh minum susu tanpa periksa. Rabun juga, kena scam agaknya. Syaiful Izhan kata, laki dia rabun sebab kuat menyusu lah tu. Kena kurang-kurangkan sikit. Terlebih susu lah tu kan. Aduh, nakal juga diorang ni. Ayub Udang kata, teguran demi teguran daripada asatizah sunnah kepada golongan panglipur lara. Alhamdulillah semakin berkurangan dakwaan-dakwaan yang mengarut. Kini timbul pula ustaz-ustazah jadian berfatwa, merapu meraban pula dalam bidang sains. Sebab tu sahabat-sahabat, bidang sains ini bukan bidang yang perlu dipinggirkan. Orang Islam, umat Islam perlu banyak masuk di dalam bidang ni. Jika tidak, kita akan kemunduran. Sehingga isu-isu seperti ini boleh muncul sama ada daripada agamawan ataupun orang yang melabelkan dirinya ustaz dan ustazah. Wallahu ta'ala alam. Sahabat-sahabat, ada satu buku yang cukup bagus untuk anda dapatkan. Dalam buku berkenaan juga disebutkan berkaitan tentang sunnah yang hampir ditinggalkan, iaitu minum susu. Buku ini anda boleh dapatkan dekat Shopee, dekat Lazada ataupun dekat link yang saya berikan di bawah. Ada diskaun istimewa untuk anda pada hari ini. Terima kasih banyak. Adakah anda rasa video hari ini bermanfaat? Jika anda rasa video hari ini bermanfaat, tekan butang share. Semoga orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.